Assalamualaikum dan selamat pagi. Berita pagi edisi 1 Disember bersama saya Azamudin Hussein. Saudara, keputusan sama ada Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya dan Sabah yang akan tamat 6 Disember ini disambung atau tidak bakal diketahui Jumaat ini. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ketika ini Kementerian Kesihatan masih melakukan penilaian risiko sebelum sebarang cadangan dikemukakan dalam mesyuarat khas MKN untuk tindakan selanjutnya. Kalau hari Ahad, saya percaya hari Jumaat ada PC saya, maka hari Jumaat lah akan saya umumkan. Kerana hari Jumaat juga ada mesyuarat khas MKN. Jadi KKM akan bentangkan di dalam mesyuarat khas MKN tersebut. Jadi insyaAllah kita akan umumkan lebih awal supaya mempermudahkan orang ramai dari segi perancangan mereka lah, apa yang mereka nak laksanakan. Sementara itu, kerajaan menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di 3 lagi lokasi dan melanjutkan di 1 lokasi lagi. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, PKPD akan dilaksanakan di Taman Klebang Jaya dan Taman Pinji Mewah di Ipoh, Perak selama 14 hari bermula hari ini. PKPD di Kampung Desa Bajau dan Kampung Dasar Baru di Lahad Datu pula bermula Rabu hingga 15 Disember depan. Manakala PKPD di Pusat Tahanan Sementara Sibuga di Sandakan Sabah juga bermula esok. Sementara itu, PKPD di Asrama Pekerja Syarikat Sarung Tangan Top Glove di Kelang Selangor disambung bermula hari ini sehingga 14 Disember. Ini selepas kadar kes COVID-19 di kawasan berkenaan masih tinggi selain berisiko. Bermula hari ini, saringan COVID-19 terhadap pekerja warga asing akan dijalankan di kilang-kilang yang telah dikenal pasti oleh Kementerian Sumber Manusia. Ia bakal menumpukan kawasan berisiko tinggi, membabitkan Negeri Selangor, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Sabah serta Labuan. Majikan dikehendaki menyediakan stesen kuarantin serta pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 yang bersesuaian. Pekerja positif ujian RTKAG dan tiada gejala boleh ditempatkan di asrama pekerja yang disediakan oleh majikan dengan pengasingan dari pekerja yang negatif RTKAG. Jika pekerja positif ujian RTK antigen dan pekerja mempunyai gejala ringan, pekerja ditempatkan di PKRC yang disediakan oleh pihak majikan. Jika positif ujian RTK antigen dan pekerja mempunyai gejala serius, pekerja akan dimasukkan ke hospital. Semua pesakit yang telah di-discharge perlu dipakaikan gelang pengawasan berwarna selain daripada warna gelang untuk membezakan daripada pekerja yang sedang dalam kuarantin. 2,112 kes sembuh COVID-19 dilaporkan semalam. Ini menjadikan jumlah kumulatif pulih sebanyak 54,759 atau 83.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah juga memberitahu jumlah kes baharu COVID-19 masih merekodkan 4 digit iaitu 1,212 kes dengan 3 kematian. Negeri Selangor melaporkan kes harian tertinggi iaitu sebanyak 402 kes bersama dengan 33.2%, di mana 308 kes iaitu 76.6% adalah daripada kluster-kluster dan saringan kontak rapat COVID-19 yang giat dijalankan di lapangan. Ini diikuti oleh Negeri Sabah sebanyak 326 kes iaitu bersama dengan 26.9%, dan Negeri Sembilan sebanyak 141 kes iaitu bersama dengan 11.6%. Daripada 65,697 kes positif COVID-19 yang dicatatkan setakat 30 November 2020, 23,480 atau 35.7% merupakan kes sporadik atau dikenal pasti sebagai kes jangkitan dalam komuniti. Bagaimanapun, tiada kes berpunca daripada penggunaan pengangkutan awam dikesan bagi gelombang ketiga pandemik COVID-19.
Seperti lebih kurang 65% ada kita dapat kaitkan dengan kluster-kluster yang tertentu. Jadi ada juga kes yang sporadik yang kita kesan pada awal, lepas tu kita kenal kluster tersebut. Jadi kita boleh kaitkan dengan kluster-kluster tersebut. Dan ini menunjukkan virus tersebut sudah ada dalam komuniti kita, iaitu kita kes sporadik dah bertambah. Jadi inilah kita bimbangkan. Tan Sri Dr. Nur Hisham dalam pada itu menasihati orang awam untuk terus mematuhi SOP yang ditetapkan bagi membendung penularan virus berkenaan. Pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO. Bertemu kembali. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak akan memasang peralatan menyelamat Life Saving Appliances LISA di 11 kawasan tumpuan sehingga penghujung tahun ini. Pengarahnya Azmi Osman berkata langkah itu antara usaha jabatan bagi memastikan keselamatan pengunjung ketika melakukan aktiviti di air. Setakat ini pemasangan telah dibuat di Pantai Peranginan Teluk Batik Lumut pada Julai lalu yang menampakkan keberkesanan khususnya dalam menyelamat mangsa hampir lemas. InsyaAllah kita akan mula memasang sebulan 12 ni semuanya akan siap dipasang sebelah air kawasan. 9 lagi lah, 9 air kawasan akan siap dipasang pada penghujung tahun ini juga. Ya, keseluruhannya satu berapa? 1,500 saja, 1,500. Jadi kali dengan 11 bermakna kos yang begitu minima tetapi mendatangkan efektif kepada pengunjung-pengunjung. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program kesedaran keselamatan aktiviti di air JBPM Perak di Taman Ekorimba Ulu Kenas, Kuala Kangsar. Pasangan LISA yang mengandungi pelampung, jaket keselamatan dewasa serta kanak-kanak, throwback rope dan peti pertolongan kecemasan itu turut mendapat kerjasama Jabatan Perhutanan Negeri. Ianya dilihat sangat efektif kepada pengunjung sementara menunggu ketibaan anggota bomba di lokasi kejadian. Polis Kelantan berkemungkinan akan meminta tambahan anggota dari Bukit Aman sebagai langkah bersiap siaga dan memperketat kawalan sempadan Kelantan, Thailand. Ketua Polis Kelantan DCP Syafian Mahmat berkata insiden yang berlaku antara anggota pasukan gerakan ARM PGA dengan sekumpulan penyeludup di Perlis baru-baru ini tidak mustahil akan terjadi di Kelantan. Pihak polis tidak menolak kemungkinan penyeludup akan beralih kegiatan mereka dan memilih laluan di sempadan Malaysia-Thailand di Kelantan. Dan insyaAllah jika perlu saya juga akan memohon bantuan daripada ibu pejabat untuk penambahan dari segi kekuatan. Sebab kita di Kelantan kita ingat selain daripada pencegahan, kita juga dalam menghadapi musim banjir. Manpower yang hampir sama kita guna. Jadi kalau tidak mampu saya akan mohon kepada ibu pejabatlah untuk bantuan tambahan. Keadaan sempadan di kini agak tenang namun semua agensi keselamatan sentiasa dalam keadaan siap siaga. Walaupun Kelantan kini sedang berdepan dengan musim banjir dan berlakunya peningkatan paras air di Sungai Golok Rantau Panjang, namun pasukan keselamatan sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga. Ketua Polis Johor Datuk Ayub Khan Maidin Piche membidas dakwaan N. Ganesh yang mendakwa 255 orang kena tangkap OKT mati dipukul di lokap. Ganesh mengeluarkan video yang tular di laman Facebook miliknya. Datuk Ayub Khan menafikan dakwaan 255 OKT mati di lokap kerana hanya ada 23 OKT yang diklasifikasikan mati mengejut dalam lokap di Johor. Lelaki itu pernah 5 kali ditangkap dari 2010 hingga 2017 berdasarkan 7 rekod jenayah dimilikinya atas pelbagai kesalahan. Kalau dia berani, balik Malaysia. Inilah jadi trend tuan-tuan. Orang Malaysia ni yang buat dakwaan fitnah,
Dia buat dakwan kat luar. Dia lari keluar ke Malaysia buat dakwan. Kalau berani baliklah. Berdasarkan rekod polis, N. Ganesh sudah keluar dari Malaysia pada 2 November 2017 dan kini menetap di luar negara. Licik mengedar dadah di sebalik urusan penghantaran sejak 6 bulan lalu. Bagaimanapun, seorang penghantar barang berjaya ditangkap oleh polis pada petang 26 November lepas. Suspek warga tempatan berusia 39 tahun yang menganggotai sindiket Ahsun diberkas dalam salah satu daripada 3 serbuan di Seri Alam, Johor Bahru. Pelbagai jenis dadah berjumlah RM737,000, 2 kereta, barang kemas dan wang tunai dirampas. Nilai rampasan keseluruhan termasuk sitaan kira-kira RM811,000. Menurut Datuk Ayub Khan, suspek menerima bekalan dadah dari utara untuk diedar sekitar Johor Bahru. Saki-baki sindiket sedang diburu. Suspek direman 7 hari bagi membantu siasatan. Kumpulan kongsi gelap Geng 36 Malik Selayang yang aktif sekitar Selayang, Gombak dan Batu Cave sejak 3 tahun lalu akhirnya dicekup. Ini selepas tertangkapnya ketua kumpulan tersebut dikenali sebagai Malik pada 31 Oktober lepas di Damansara. Sebelum ini, 16 ahli kumpulan itu direman di bawah Akta Pencegahan Jenayah POKA 1959 dan 7 daripadanya telah dituduh di mahkamah. Bersama geng ini, kumpulan ini, kita telah rampas sebuah ataupun sepucuk revolver .38 ini yang banyak kali digunakan dalam jenayah-jenayah yang dilakukan di dalam kawasan Gombak. Dan bagi kes ini saja, penemuan kes ini saja, siasatan berasingan telah dibuat oleh pihak siasatan jenayah IPDPJ di bawah Seksyen 8 Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971. Ketua kumpulan ini mempunyai 10 rekod lampau dan daripada 10 itu ada 7 rekod ataupun 7 kes yang masih dikendaki ataupun wanted. 2 adik-beradik Malik yang menganggotai kumpulan itu berjaya dicekup dan 5 lagi ahli geng itu yang masih bebas terus diburu. Sementara itu, sekumpulan penjenayah yang mencuri egzos kenderaan sekitar Gombak tumpas selepas 15 ahli kumpulan termasuk 2 warga Bangladesh ditahan. Sebuan dilakukan di Gombak, Rawang dan Sentul pada 27 November lalu. ACP Arifai berkata, suspek yang ditahan berusia antara 27 hingga 56 tahun disyaki terbabit dalam kegiatan itu termasuk pemilik premis besi buruk. Semua suspek direman dan kes disiasat di bawah Seksyen 379A Kanun Keseksaan. Polis Kuala Lumpur berjaya menahan 38 orang yang disyaki terlibat aktiviti penipuan dan judi dalam talian menerusi 3 serbuan berasingan di sekitar Kuala Lumpur minggu lalu. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Saiful Azli Kamarudin, 32 daripada suspek yang ditahan merupakan warga asing. Dalam serbuan pertama, 4 lelaki warga Cina berusia 30 hingga 40 tahun ditangkap di sebuah kondominium di Jalan Kiaping di Ibu Negara. Serbuan kedua di lokasi berhampiran pula melibatkan tangkapan 4 lelaki warga Taiwan dan seorang wanita dari Cina. Kelima 5 suspek berusia 20 hingga 35 tahun. Dan the interesting one is salah seorang lelaki Taiwan ditangkap itu dikenaki oleh negaranya sendiri atas kesalahan dadah. Kesemua suspek direman bermula 27 November. Hasil siasatan awal, sindiket dipercayai telah beroperasi sejak 6 bulan hingga setahun yang lalu. Di Melaka, 26 sindiket pelaburan saham tidak wujud dengan anggaran kerugian RM3.2 juta tumpas sejak Januari hingga Oktober lalu. Kebanyakan ahli sindiket terdiri daripada warga asing yang memilih Melaka sebagai pusat panggilan dan pengkalan operasi jenayah. Suspek masuk sebagai pelancong dengan menggunakan pas lawatan sosial.
Ketua Polis Melaka, Datuk Abdul Majid Muhammad Ali berkata, Melaka dipilih sebagai pangkalan aktiviti jenayah disebabkan persamaan budaya, harga sewa pusat panggilan lebih rendah serta sistem telekomunikasi antara terbaik berbanding negara lain di rantau ASEAN. Kes terbaru membabitkan 16 lelaki warga asing berusia 20 hingga 45 tahun dalam 2 serbuan berasingan di 2 kondominium di Jalan Tun Perak dan Taman Kota Laksamana. Sasaran sedikit ialah mangsa dari negara China. MPO dia, syndicate ni akan wujudkan satu website tentang pelaburan, dan daripada website itu dia mula memancing mangsa-mangsa lah, kita panggil fishing. Dia mula memancing mangsa-mangsa. So daripada situ dia akan membuat beberapa komunikasi dan translate. Apabila mangsa mula saja mengetahui bahawa ini adalah satu penipuan, dia terus tutup dia punya line. Apabila beberapa transaction duit telah berjalan, apabila mangsa mengesyaki ada unsur-unsur penipuan, jadi dia punya website tu dan talian itu terus ditutup. Macam itulah. Tiada lagi persefahaman, masalah kewangan dan keganasan rumah tangga. Itu merupakan 3 faktor utama yang membawa kepada perpisahan sehingga kadar penceraian pada tahun 2019 meningkat 12% dengan 56,975 kes berbanding 50,862 kes pada tahun sebelumnya. Menurut kenyataan oleh Pejabat Ketua Perangkawan Malaysia, kadar penceraian am untuk golongan lelaki meningkat daripada 6.5% kepada 7.2% bagi setiap 1,000 penduduk lelaki berumur 18 tahun dan lebih yang berkahwin. Begitu juga bagi wanita, meningkat daripada 7% kepada 7.7% bagi setiap 1,000 penduduk wanita berumur 16 tahun dan ke atas yang berkahwin. Dalam pada itu, bilangan perkahwinan pula menurun 1.2% tahun lepas dengan 203,821 perkahwinan berbanding 206,352 perkahwinan pada tahun 2018. Dalam perkembangan lain, sehingga 29 November, sebanyak 20.4% kediaman telah selesai pengisian e-census melibatkan 18.3% penduduk. Pejabat Korporat dan Pusat Agro Makanan, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama yang baru dan bakal dibina di Kelana Jaya dijangka siap pada 2025. Ia bakal menjadi mercu kejayaan Fama yang selama ini telah membangunkan pemasaran pertanian negara hingga ke peringkat global. Jelas Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, pembinaan projek yang dianggar mencecah 220 juta ringgit itu akan mengguna pakai kaedah land swap atau kaedah pindah milik tanah. Iaitu tanah milik Fama di Johor Bahru, Johor akan dipindah milik pada pihak pemaju setelah pembinaan Pejabat Korporat Fama di tanah milik Fama di Kelana Jaya Selangor siap dilaksanakan. Justru pelaksanaan projek ini tidak memberikan sebarang bebanan kewangan tambahan kepada kerajaan, malah pihak kerajaan juga akan mendapat lebihan 60 juta ringgit daripada kaedah pertukaran tanah yang dipersetujui. Bangunan baharu tersebut akan mewujudkan ruang pejabat kondusif dan proaktif serta dapat menempatkan kaki tangan Fama secara berpusat. Manakala Pusat Agro Makanan Fama akan menjadi pembangkit dalam penganalisian pemasaran yang lebih selesa kepada pengguna. Beliau ditemui media dalam majlis menandatangani perjanjian pembinaan bangunan pejabat korporat dan Pusat Agro Makanan Fama antara syarikat pemaju dan wakil kementerian di Kuala Lumpur. Bagi menggalakkan penghasilan dan pembelian produk buatan tempatan, beberapa inisiatif akan dilaksanakan seperti berikut. Pertama, 25 juta ringgit bagi program pembangunan franchise mikro dan franchise mampu milik serta program beli barangan buatan Malaysia. Kedua, 150 juta ringgit bagi program latihan dan bantuan penjualan serta peralatan digital kepada 100,000 usahawan tempatan untuk beralih kepada khidmat digital di bawah kempen e-dagang PKS dan PKS Mikro.
Ketiga, 150 juta ringgit bagi inisiatif Shop Malaysia Online melalui usaha sama dengan platform e-commerce utama untuk menggalakkan perbelanjaan secara talian yang akan turut memanfaatkan 500,000 usahawan tempatan termasuk pengusaha produk halal dan kraft tangan. Dan keempat, 35 juta ringgit bagi mempromosi barangan dan perkhidmatan keluaran Malaysia di bawah misi perdagangan dan pelaburan. Beralih ke perkembangan sukan, 3 kejohanan berbasikal yang terpaksa ditunda sebelum ini akibat pandemik COVID-19 akan diteruskan seperti biasa pada tahun hadapan. Perkara itu disahkan Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM, Datuk Abu Samah Abdul Wahab. Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI telah meluluskan kesemua pendaftaran kejohanan berkenaan, namun semuanya masih bergantung kepada situasi semasa COVID-19. 3 kejohanan berkenaan adalah Jelajah Malaysia yang dijadual berlangsung dari 6 hingga 10 April 2021, Tour de Femina 7 hingga 12 September serta Tour of Peninsula dari 13 hingga 17 Oktober. Menurut beliau lagi, pihaknya tidak berdepan masalah untuk mengikuti prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan pihak berkuasa seperti yang dilakukan pada kejohanan berbasikal kebangsaan di Melaka September lalu. Baru-baru ini, PKBM membatalkan penganjuran kejohanan Tour de Langkawi yang dijadual berlangsung dari 30 Januari hingga 6 Februari 2021 sebelum memutuskan dimasukkan semula dalam kalender 2022. Sekretariat Kerjaya dan Pendidikan Atlet MACE dengan kerjasama Institut Keusahawanan Negara INSCAN telah menganjurkan program keusahawanan atlet pada 21 dan 22 November 2020 yang lepas. Sebagai permulaan, satu kursus pengenalan iaitu kursus asas keusahawanan yang diadakan secara dalam talian telah diperkenalkan kepada 32 atlet negara. Kursus yang dijalankan selama 2 hari ini telah mengikut modul kursus yang ditetapkan oleh pihak INSCAN. Kesemua atlet telah diberikan sijil dan turut ditawarkan mengikuti kursus-kursus keusahawanan lanjutan serta bengkel perniagaan dengan bimbingan daripada pakar berpengalaman. Kursus asas keusahawanan ini akan diadakan kali kedua pada awal Disember khusus buat atlet para negara. Tahun 2021, peruntukan untuk tujuan TVET adalah sebanyak 6 bilion ringgit. Bagi menyediakan pinjaman kepada 24,000 peserta program TVET di institusi latihan kemahiran awam dan swasta, 300 juta ringgit disediakan melalui Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran atau PTPK, iaitu peningkatan 100 juta ringgit. Bagi menggalakkan lebih banyak pelibatan industri melaksanakan program berteraskan TVET, kerajaan memperkenalkan sistem latihan Dual National Plus dengan allowance bulanan dinaikkan daripada RM625 kepada RM1,000. Inisiatif ini melibatkan peruntukan berjumlah RM60 juta dan memberi manfaat kepada 10,000 peserta. Sebanyak RM29 juta juga diperuntukkan bagi melaksanakan program-program TVET di bawah KPT, antaranya inisiatif pendidikan Islam dan pembelajaran sepanjang hayat kepada 15,000 pelajar di Institut Tahfiz dan Sekolah Pondok.
Bagi menggalakkan penghasilan dan pembelian produk buatan tempatan, beberapa inisiatif akan dilaksanakan seperti berikut. Pertama, RM25 juta bagi program pembangunan franchise mikro dan franchise mampu milik serta program beli barangan buatan Malaysia. Kedua, RM150 juta bagi program latihan dan bantuan penjualan serta peralatan digital kepada 100,000 usahawan tempatan untuk beralih kepada khidmat digital di bawah kempen e-dagang PKS dan PKS Mikro. Ketiga, RM150 juta bagi inisiatif Shop Malaysia Online melalui usaha sama dengan platform e-commerce utama untuk menggalakkan perbelanjaan secara talian yang akan turut memanfaatkan 500,000 usahawan tempatan termasuk pengusaha produk halal dan kraft tangan. Dan keempat, RM35 juta bagi mempromosi barangan dan perkhidmatan keluaran Malaysia di bawah misi perdagangan dan pelaburan. Saudara, berita pagi berakhir di sini. Bersama-sama kita mengekang penularan COVID-19. Amalkan mengimbas My Sejahtera di mana jua anda berada. Saya Azam Husin. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi.